لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla rezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ya semuliakan dan saya hormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa masjid. Ya saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini ya saya nak memulakan pembacaan kitab yang baru yang bertajuk kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan. Risalah Tauhid Imam Arsalan ni tuan-tuan iaitu perbahasan berkaitan dengan tauhid. Cuma dia agak halus sedikit perbahasannya. Ya moga-moga Allah memberi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan faham ya di saat kita berada pada waktu subuh ya hati kita masih lagi tenang, jiwa kita masih lagi lapang ya dalam keadaan kita baru bangun beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah. Moga-moga perbahasan seumpama ini ia menambahkan tauhid dan menguatkan iman kita insya-Allah. Ya kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan. Dia ada dua risalah tauhid, ada risalah tauhid yang dikarang oleh Ustaz Abdul Ghani. Satu yang tu dalam perbahasan kitab lama, yang ni perbahasan daripada Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Baik, saya pagi ni tuan-tuan sekalian saya tak bacalah mukaddimahnya, insya-Allah saya nak terus kepada perbahasan yang pertama di bawah fasal syirik yang tersembunyi. Ya syirik yang tersembunyi. Bala qala al-muallif rahimahullahu taala Sayyidi Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau, wa yarfa'una bi asrarihi, semoga Allah mengangkat hati dan jiwa serta kerohanian kita dengan anwarihi, cahaya-cahaya ilmu yang Allah limpahkan kepadanya. Maka beliau berkata di sini kulluka syirkun khafiyun. Kulluka, kalau kita terjemah secara literal bahasanya tuan-tuan, kulluka setiap diri kamu, syirkun khafiyun ya, memiliki atau terdapat syirik yang tersembunyi. Tapi kalau kita terjemah secara susunan bahasa Malaysia kitanya ialah kulluka, setiap sandaran kepada dirimu, setiap penisbahan kepada dirimu, di sana tersembunyi syirkun khafi ya, ataupun terdapat syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Iaitu setiap bahagian diri kita sebagai seorang manusia ini, sama ada diri zahir kita ataupun setiap perbuatan yang lahir daripada diri kita, di sana boleh membawa kepada faktor-faktor yang mana terdapatnya syirik yang tersembunyi. Bagaimana maksudnya tuan-tuan? Syirik yang dimaksudkan yang tersembunyi di sini ialah menisbahkan sifat wujud diri kita terasing daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, segala sifat yang kita miliki, kalau kita merasakan sifat yang kita miliki, sifat cerdik, apa lagi? Pandai, kuat. Apa lagi tuan-tuan yang ada pada kita ya? Ataupun segala cetusan-cetusan rasa yang wujud dalam diri kita, dalam hati kita. Rasa berilmu, rasa kaya, rasa hebat, rasa pandai, terasing daripada Allah. Ataupun kita merasakan bahawa ianya daripada diri kita.
saya kaya ni ustaz sebab usaha saya. Saya bijak ni ustaz sebab saya belajar. Apa lagi tuan-tuan, kita nisbahkan sesuatu yang kita miliki pada hari ini. Ni kalau saya tak usaha ni dengan titik peluh saya, ni benda-benda begini ni tuan, dia halus. Dia panggil syirkun khafi dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau boleh dalam jiwa kita semua ni, dalam kehidupan yang kita sedang lalui, sebijak mana akal kita, sekaya mana harta kita, setinggi mana kedudukan kita, segala-galanya jangan pernah kita merasakan bahawa ia adalah dari diri kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana diri kita pun bukan daripada diri kita. Ya, wujudnya kita ni sekarang ni bukan kita sendiri yang mewujudkan diri kita. Hidupnya kita sekarang ni bukan sebab kita sendiri yang menghidupkan kita. Betul ya? Kita sendiri yang hidup. Saya ni ustaz hidup ni sebab saya menghidupkan diri saya. Tapi tuan-tuan, bab ni dari satu sudut mungkin dia nampak itu, tapi saya rasa kalau saya bahas secara ringkas macam ni, saya yakin tuan-tuan insya-Allah lah, ya, supaya apa? Supaya tidak tercetus dalam diri kita sifat-sifat lain. Ialah bila mana kita rasa bijaknya kita sebab kita bukan pemberian Allah. Tambah-tambah ada orang yang digelar ahli ilmu dan dia merasakan bahawa ilmu tu hasil daripada dia mengaji. Dia mengaji tuan-tuan sekalian sampai apa? Sampai tahap apa? Dunia sekarang ni sampai tahap PhD dan sebagainya. Maka dia rasa diri dia lah yang usaha segala-gala. Maka perkara itu dibimbangi, tersembunyi, terselit di dalam hati kecil dia, ialah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yang tidak akan membawa diri dia kepada kemurnian tauhid dengan sebenar-benarnya. Kalau boleh tidak ada sedikit ruang dalam hidup saya, hidup tuan-tuan, dalam hati kita ni ada sedikit ruang yang namanya syirik. Ya. Baik, saya baca sikit lagi di sini. Cuma di sini tuan-tuan sekalian dia ada bahas sikit, saya rekaskan pada tuan-tuan, cuma saya ulang balik, iaitu syirik ni dia ada dua perkara yang saya yakin tuan-tuan sudah faham. Cuma saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan untuk kita bezakan dengan apa yang kita sedang bahaskan, insya-Allah sebelum kita masuk pada fasa yang lain. Syirik dibahagikan kepada dua. Yang pertama syirik besar, ataupun yang tuan-tuan sedangkali disebut dalam bahasa Arabnya dia panggil syirik jali. Syirik yang nyata dan jelas, iaitu seseorang menyembah selain Allah. Syirik ini membawa keluar daripada agama Islam, iaitu dia jadi kafir. Apa yang sedang kita bahas ni, nanti kita tanya pula, adakah saya ni ustaz kalau ada sifat-sifat seumpama ini, jadi adakah saya terkeluar daripada Islam? Itu jawabnya tidak, kerana dia adalah syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi di jauh di dalam diri kita, iaitu seseorang melakukan sesuatu kerana selain Allah atau menisbahkan sesuatu kepada selain Allah. Dia lakukan sesuatu perkara kerana selain Allah. Ini selalu kita sudah faham dah tuan-tuan sekalian. Contoh, kita solat kemudian ada riak, maka riak itu pun syirik. Syirik, riak itu adalah syirik. Ada seorang ulama tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab yang banyak dibahaskan apa makna riak. Maka setengah mengatakan riak ni ialah kita buat sesuatu nak tunjuk pada orang, itu riak. Ada setengah ulama juga dia kata apa? Makna yang kedua, kalau kita buat sesuatu untuk tunjuk pada orang, itu bukan lagi riak sebenarnya, itu adalah kufur. Sebab syirik. Kerana apa? Kerana telah membahagikan segala yang kita buat itu dengan selain Allah. Solat untuk Allah, tapi kita nak tunjuk juga ke orang lain, maka telah menduakan, membahagikan. Maka itu boleh membawa kepada syirik, dan syirik itu kufur. Tapi syirik yang bagaimana? Iaitu syirkul asghar, syirik kecil, atau syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ni kita belajar ni bukan apa tuan-tuan sekalian, supaya macam saya sebut tadi lah, moga-moga harap-harap saya dengan tuan-tuan bila mana kembali pada Allah, tidak ada ruang, tidak ada masuk dalam kehidupan yang kita sedang lalui, tidak ada waktu-waktu yang kita sedang lalui, tanpa kita sedar rupa-rupanya ada syirik juga kita dengan Allah. Boleh. Baik, yang keduanya disebut di sini ialah apa makna syirik kecil? Iaitu syirik di mana kita telah menisbahkan sesuatu yang ada pada diri kita, dari segi wujudnya kita, dari sudut sifat-sifat yang ada pada diri kita, kepada selain Allah. Macam saya sebut contoh tadi lah tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam bab ilmu, bimbang-bimbang manusia ni rasa berilmu, ya, Allah sebut
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri ilmu kepada kamu. Maknanya ilmu ni satu pemberian. Boleh kita usaha macam pagi ni lah tuan-tuan. Ustaz buka kitab, tuan-tuan duduk. Ini salah satu usaha nak dapat ilmu. Tapi bila mana contoh balik nanti kita dapat satu ilmu. Ilmu tu dari siapa? Bukan dari kita dan bukan dari ustaz. Dari Allah. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu dalam Quran. Tidak aku beri ilmu kepada kamu. Sebab ada orang tuan-tuan dia balik kosong juga. Padahal sama lah tuan-tuan ya. Macam kita pergi belajar di Mesir ke di mana-mana tempat ke, balik-balik ada orang ni kenapa ilmu dia banyak? Ilmu kita tak banyak. Padahal mengaji universiti yang sama. Fakulti yang sama pula tu. CJ nampak sama-sama jayid. Tengok kat CJ dia pun jayid, kita pun jayid. Kalau dia mumtaz, kita pun mumtaz. Tapi masa kita dengar dia buat pembentangan ilmu, banyak ilmu dia dengan kita. Kenapa? Ya, kerana dia tu diberi oleh Allah, mungkin dia lebih ikhlas daripada kita. Boleh ya? Ataupun dia lebih dekat dengan Allah. Masa dia mengaji dulu tiap-tiap malam dia bangun tahajud. Ya, kerana ahli ilmu ni tuan-tuan, kalau tak bangun tahajud, itu salah satu daripada syarat kurang sikit nak dapat ilmu ataupun nak dapat jadi kelayakan sebagai ahli ilmu. Siapa-siapa yang nak ilmu banyak, dia kena bangun tahajud. Ya, kalau tak bangun tahajud ni tuan-tuan, dia gugur satu kelayakan untuk jadi ahli ilmu. Waktu masa di Yaman dulu tuan-tuan sekalian, pukul 3 pagi dalam saf. Pukul 3 pagi tu bukan baru bangun. Pukul 3 pagi duduk dalam saf tahajud. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Gitulah tuan-tuan sekalian. 4 tahun lah qiyamul lail. Balik rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf tuan-tuan, sama lah gitu. Balik rumah dia jadi macam biasa. Seminggu sekali ke apa? Ke sebulan sekali. Tapi sana tiap-tiap malam. Tapi okey tuan-tuan sekalian ya. Rupa-rupanya bila mana kita dah biasa, subhanallah. Ya. Okey, saya teruskan sikit perbahasan di sini. Oleh kerana perbahasan tauhid ini adalah perbahasan tauhid dari sudut ilmu tasawuf. Cuma bahasan dalam kitab ni tuan-tuan sekalian dia dibawa daripada sudut, dilihat di segi sudut tasawuf. Cuma ada orang setuju, ada orang tak setuju. Itu terpulang pada ahli ilmu lah tuan-tuan. Tauhid adalah tauhid, tasawuf adalah tasawuf. Tapi ada setengah ulama dia bahas tauhid tasawuf. Kenapa? Kerana dia menghalusi sedikit perbahasan itu, bukan sekadar nazari, bukan sekadar dibahas tauhid secara teori akal. Sebagaimana kitab-kitab lain yang saya sebut tadi, ada 2 risalah tauhid. Satu risalah tauhid Ustaz Abdul Ghani yang tuan-tuan juga dibaca di masjid-masjid. Satu tauhid, risalah tauhid Imam Arsalan. Cuma dia bawa dari segi kehalusan perbahasan. InsyaAllah ni baru sedikit mukaddimah. Cuma kenapa dia tak mula dengan tauhid, dia mula dengan syirik? Kerana sesiapa yang telah membebaskan diri dia daripada syirik, maka dia bertauhid. Dan yang paling besar yang paling utama dia kena bebaskan diri dia daripada syirik kecil yang tersembunyi tadi. Ada tuan-tuan, ramai lagi, mungkin saya, mungkin tuan-tuan tanpa sedar, sebab tu dia panggil tersembunyi. Ni usaha saya lah ni ustaz. Tapi ada orang dia teliti, alhamdulillah adalah sikit usaha. Dia mula dulu dengan alhamdulillah. Ni dengan sebab Allah Ta'ala buka pada saya, menyebabkan saya boleh faham. Ada orang dia berlapik maksudnya, bahasa dia tu. Sebab tu kita kalau boleh apa-apa perkataan yang selalu kita nak kena guna subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa. Benda-benda begini ni tuan-tuan sekalian, kita kena latih pada diri kita supaya setiap apa yang kita buat di waktu apapun keadaan kita, dia kembali pada Allah, bukan kembali pada diri kita. Ya. Jangan sampai pula kita kata you kenal siapa I, sudah. Tuan-tuan jangan sampai cakap macam tu lah. Ya, siapa kita? Ya, tak lebih daripada hamba yang tidak ada apa-apa. Sebab diri kita pun bukan milik kita. Mana bukti diri kita bukan milik kita? Kita tak boleh kawal diri kita sepenuhnya. Sampai masa dia sakit, kita tak boleh nak buat apa. Ya. Sampai masa dia demam, kita tak boleh nak buat apa. Sampai masa dia lemah, dia lumpuh, kita tak boleh nak buat apa. Kalau benda tu betul-betul milik kita boleh kawal seluruhnya. Itu maksud milik. Betul ya? Jadi kalau diri kita pun bukan milik kita, apa yang terbit daripada diri kita? Buah fikirannya, kebijaksanaannya, kepandaiannya, dan segala-galanya adalah dari Allah. Ini tuan-tuan sedikit halus yang kita belajar supaya apa? Supaya setiap pergantungan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang balik sikit di sini, oleh kerana perbahasan tauhid ini adalah perbahasan tauhid dari sudut ilmu tasawuf yang menghalusi kepada hati dan jiwa kita, maka yang dibahaskan adalah mengenai syirik yang tersembunyi, iaitu syirik pada tujuan dan penyaksian. Ini maksud dia.
Apa makna syirik yang tersembunyi? Syirik pada tujuan dan penyaksian, iaitu ketika mana seseorang melakukan sesuatu bukan kerana Allah dan menyaksikan sesuatu bukan daripada Allah. Ada dua perkataan tuan-tuan. Pertama, tujuan. Sebab itulah setengah ulama ya dalam kitab-kitab lain, Allah Ta'ala bila mana dia cipta kita, dia letak dua perkara pada diri kita. Pertama makna, yang kedua tujuan. Ya. Hidup ni dengan makna, bukan dengan rupa. Cuma saya dengan tuan-tuan, oleh kerana kita tak cukup pengalaman kan. Pengalaman apa yang mula-mula tak cukup pengalaman? Pengalaman kahwin, dalam mencari pasangan. Maka kita lebih pada rupa daripada makna, betul? Pada seorang wanita yang kita nak kahwin ini, apa makna pada diri dia? Dia boleh jadi seorang isteri dan ibu. Itu makna pada diri seorang wanita, bukan rupa. Tapi dulu kita boleh rupa lah kan. Rupa yang kita berkenan lah. Orang lain peduli apa, dia tak suka, dia tak berkenan. Yang pasti kita berkenan. Betul tuan ya? Majoriti kita ni, ustaz sama lah kita pun. Tengok, cantik lah. Cantik pada diri kita. Ya, sesuai dengan rupa kita lah kan. Ke macam mana? Sebab dulu kita rasa lebih seronok hidup dengan rupa daripada makna. Kahwin 3 bulan baru tahu ada makna tak pada diri seorang wanita itu. Siapa dia? Dia boleh jadi isteri tak? Ada wanita tak boleh jadi isteri, sebagaimana ada lelaki yang tak boleh jadi suami. Betul tuan ya? Betul ke saya cakap ni? Macam mana ni ustaz? Ada ke lelaki yang tak boleh jadi suami? Ada tuan-tuan. Kerja dia pukul isteri aja kerja dia. Sikit faham, sikit faham. Nak cerita pun tak apalah, tuan-tuan pun tahulah. Yang ada satu kes tu saya cerita, tapi banyak kali saya ulang, tapi saya nak sebut apa, ada orang ni dia ada makna pada diri dia. Lelaki ni apa makna pada diri dia? Bukan sekadar lelaki, dia boleh jadi suami, dia boleh jadi ayah. Ada seorang haji tu, kesian tuan-tuan. Ustaz boleh tolong saya tak ustaz? Kenapa haji? Tolonglah buat macam-macam mana ustaz, tolong fikirlah, bincang dengan sahabat-sahabat. Anak saya ustaz baru kahwin, malam pertama kena tumbuk kat suami. Anak dia perempuan, UiTM. Malam pertama suami tumbuk. Kebetulan dia kata anak saya pakai cermin mata ni ustaz, pecah kaca ni, ada sikit lah terluka-terluka dalam mata ni, sikit-sikit dia kata. Malam kedua dia pegang budak perempuan tu, isteri dia tu, bam, dia hempak ke dinding, dom ke dinding. Malam kedua. Malam ketiga tak payahlah ya. Maknanya ada orang lelaki ni, dia tak layak jadi suami. Sebab tu hidup dengan makna, jangan dengan rupa zahir. Sebagaimana kita beli sebuah rumah, apa makna sebuah rumah? Untuk menjadi tempat kediaman kita, bukan sekadar kita tengok, oh ini namanya banglo, ini namanya villa, ini namanya macam-macam nama sekarang, tahu sekarang kondo dan sebagainya. Ya. Kenapa beli rumah? Sebab saya nampak cantik. Habis duduk dalam tu hari-hari bertengkar. Dia tak ada makna dalam sebuah rumah. Rumah ni tempat tenang. Sebab tu saya kata seorang isteri ni di mana tempat paling selamat? Di rumah suami dia. Tapi kalau seorang isteri duduk dengan suami dia tak selamat, dia nak duduk rumah siapa lagi? Tidak ada selain itu yang namanya ayah dia. Tapi kalau dia duduk dengan ayah dia pun tak selamat juga, dia nak duduk di mana? Seorang perempuan. Sebab itulah tuan-tuan, hidup ni dengan makna pada diri seseorang, pada tempat. Sama juga kereta yang kita beli, apa makna sebuah kereta? Dia boleh bawa kita ke sana ke sini. Ya. Ke sebab warna dia. Ada orang dia beli kereta sebab warna. Dia pergi ke kedai kereta, contohlah tuan-tuan, dia nak beli kereta Proton, contoh ni. Tuan, Proton warna merah ada? Warna merah tak keluar lagi lah tuan-tuan, mungkin 3 bulan lagi. Yang warna ni adalah yang ada, yang hitam, yang putih, belilah apa-apa warna lain boleh. Oh saya tak nak lah, saya nak Proton merah. Maknanya dia nak apa ni tuan-tuan? Dia nak rupa ke apa? Jadi tak apalah, saya tunggulah, saya jalan kaki dululah 3 bulan sebelum keluar warna merah. Tapi kalau dia masuk dalam kereta, dia dapat beli juga kereta warna merah ni tuan-tuan, dia duduk dalam, dia tak adalah buka tingkap duk tengok warna merah. Dia nak apa? Dia nak bawa kereta tu pastinya, minta maaf tuan-tuan yang minat warna, minta maaf lah ya, tapi saya nak warna merah juga ustaz. Belilah dia, beli je lah tuan-tuan sekalian. Sebab kereta ni ada orang minat warna itu, tak apalah, tak ada masalah. Cuma kena bagi tahu berapa ramai orang yang ukur sesuatu pada rupa, tidak pada makna sesuatu yang dia nak itu. Jadi Allah Ta'ala bila mana dia cipta kita, dia letak makna pada diri kita. Apa makna pada diri kita? Hamba.
Sesiapa yang dapat memahami makna hamba, dia hidup dalam makna yang memang tidak ada sesuatu yang hebat lebih pada itu. Sebab tu Rasulullah ni walaupun tinggi dah naik pangkat sebagai kekasih Allah, tetap disebut hamba. Kan itu makna diri pada seorang manusia yang telah Allah cipta. Itu yang pertama, panjang sangat. Yang kedua, Allah letak tujuan. Apakah tujuan hidup saya dengan tuan-tuan? Allah. Sebab tu matinya manusia ni, ya, atau ditimpa saja musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kerana tujuan hidup kita adalah, maka syirik ini boleh berlaku ketika mana manusia salah letak tujuan. Tujuan dia selain Allah. Tujuan ni dalam bahasa lain apa tuan-tuan? Matlamat ke apa? Tapi bahasa Arab dia ada 3 perkataan. Bahasa Arab. Pertama, dia dinamakan Allahumma salli hadaf. Hadaf ni macam target lah. Target. Yang kedua ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadaf. Cuma ada satu perkataan yang paling kemuncak, dia letak ghayah. Ghayah ni ialah tujuan kemuncak hidup kita. Sebab tu Syahid Hasan Al-Banna minta maaf kita sebut. Dia sebut Allahu ghayatuna. Allah adalah matlamat tertinggi kita ataupun tujuan akhir kehidupan kita. Ya, jangan letak di hadapan kita ni, saya ni ustaz, tujuan hidup saya ni sementara saya mati ustaz, saya nak jadi apa? Saya nak jadi CEO ke apa, contohlah tuan-tuan. Saya nak jadi itu bukan tujuan hidup, itu sekadar target je lah, boleh lah dalam bahasa Arab ataupun cita-cita biasa. Tapi matlamat tujuan tertinggi kita Allah, dan jangan ada tujuan selain Allah. Tetapi dalam ni syirik berlaku. Pertama adalah pada tujuan, yang kedua adalah pada penyaksian. Kita kena sentiasa bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang kaya kecuali Allah, tiada yang kuat kecuali Allah, tiada yang penyayang kecuali Allah. Sebab tu kalau nak cari cinta dengan Allah. Tidak ada cinta yang sebenar-benar dari Allah. Tidak ada sayang yang sebenar-benar adalah dari Allah. Kalau kita mencari cinta dan sayang dari selain Allah, kita tunggu kekecewaan. Ya. Kenapa kita kecewa? Apatah lagi kalau kita bergantung kepada selain Allah. Maka kita akan kecewa, kita akan penat, kita akan letih. Sebagaimana kita bergantung pada diri kita, suatu hari kita lemah. Suatu hari nanti pasti kita akan lemah. Kalau kita bergantung kepada selain daripada diri kita, bergantung pada suami, bergantung pada isteri, bergantung pada kawan-kawan, kita juga akan kecewa dan kita lemah suatu hari nanti. Sebab apa? Sebab tempat kita bergantung juga lemah seumpama kita. Mungkin kadang-kadang kita bergantung tu, dia lebih lemah pada kita. Cuma dia tak tunjuk dia lemah. Kita ni cepat sangat tunjuk lemah. Okey ya? Sebab tu ada orang buat TikTok. Kan? Lemah dia kata. Tuan-tuan tak ada kan? Ni remaja-remaja sekarang ni kita tengok. Sekarang ni orang duk pokok keladi, orang beli mahal-mahal tuan-tuan. Ada orang sanggup beli pokok keladi 100,000. Saya tengok, subhanallah, ada orang beli pokok keladi 100,000. Lepas tu dia tanya kita pula, ada keladi 100,000? Tak ada, lemah. Tuan-tuan tahu, ni dunia sekarang lah tuan-tuan. Okey lah, alhamdulillah kita ni bagus juga. Kadang-kadang kita jadi generasi lebih awal sikit, kita tak terpengaruh dengan apa yang ada. Betul ya? Berapa ramai sekarang ni ustaz-ustaz duk main TikTok ni. Tapi okey lah tuan-tuan, sebab dia jadi mekanisme ke apa, mekanisme dakwah. Okey lah tuan-tuan, medium dakwah, tak ada masalah lah. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Jangan pernah saya dengan tuan-tuan ada tujuan selain Allah, maka dia akan jadi syirik yang tersembunyi tanpa kita sedar. Kadang-kadang ada orang, dia letakkan dunia adalah tujuan hidup dia. Dia nak letak pada diri dia, nak letak diri dia pada dunia ni, pada kemuncak kehidupan dunia. Maka dia tersalah tujuan. Sebab tu Allah Ta'ala ni, subhanallah, dia maha kasih dan cinta kepada kita tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ni dia buat kita makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Sebab apa? Sebab dia nak sedarkan diri kita bahawa hakikatnya kita tak pernah kuat pun, memang kita lemah. Sebenarnya daripada awal dulu pun kita dicipta, lahirnya kita pun dah lemah dah. Sekarang itu tuan-tuan pernah rasa satu tempoh masa tuan-tuan kuat? Ada rasa tak? Ada ya, masa umur 40 ke apa? Sebenarnya tak ada pun juga tuan-tuan. Sebenarnya kita lemah, tapi ada kekuatan Allah bagi. La haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi. Ada orang dia rasa satu saat dia kaya.
Memang betul lah tuan-tuan. Satu saat dia jutawan, dia bilioner, satu saat sebenarnya Allah bagi. Tapi kalau dia tak sedar pada masa itu, dia berada dalam syirik yang tersembunyi. Apakah syirik yang tersembunyi ini? Adalah dia berada dalam keadaan tercela dalam ajaran tauhid. Dia tidak benar-benar murni tauhid dia kepada Allah. Baik, saya teruskan sikit lagi tuan-tuan. Yang kedua adalah penyaksian. Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai syirik yang tersembunyi ini. Allah Ta'ala sebut dalam syirik yang tersembunyi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah, illa melainkan wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Sebahagian besar di kalangan mereka ni, manusia-manusia ni, ia tidak beriman kepada Allah, illa melainkan wahum. Waw tu kalau dia ada, boleh saya sebut sikit tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa huruf waw, depan dia ada dhamir. Dhamir ni kata ganti nama. Ada belajar bahasa Arab sikit-sikit ya. Huwa, huma, hum. Dhamir, dia, anta, kamu dan sebagainya. Dhamir kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga, tak kira lah ya. Kalau ada huruf waw dalam bahasa Al-Quran, depan tu ada dhamir. Waw tu namanya wawul hal. Waw yang Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa dia tu berada dalam hal keadaan mereka bagaimana? Musyrik, bukan muwahhid, bukan orang yang benar-benar tulus tauhid dia. Wal iyazubillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut dalam satu hadis yang bermaksud, apa yang paling saya takuti ke atas kalian adalah syirik yang tersembunyi. Yang paling Rasulullah takut pada kita umat Nabi Muhammad ini ialah tanpa kita sedar. Apa makna tersembunyi? Dia tak sedar. Macam kita baca Quran kan, kita baca Quran, dia ada satu kesalahan dinamakan lahnul khafi. Dia ada dua kesalahan. Satu namanya lahnul jali, kesalahan nyata. Apa makna kesalahan nyata? Kesalahan nyata ni orang awam dengar pun orang awam tahu ni salah ni, sebab nyata dan jelas sangat. Ada satu lagi dinamakan lahnul khafi, salah yang tersembunyi, yang kita kadang-kadang, yang pembaca Quran pun, yang pendengar pun, dia tak perasan kita salah. Dan salah tersembunyi ini, dia hilang cahaya Quran pada diri kita. Itu akibat dia. Quran ni cahaya tuan-tuan. Masa tuan-tuan lepas baca, tuan-tuan berada dalam cahaya. Contoh kalau baca surah Al-Kahfi, kalau tuan-tuan baca surah Kahfi sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, tuan-tuan akan berada dalam cahaya sampai ke Jumaat yang depan. Cahaya itu bukan cahaya ni lah biasalah tuan-tuan, cahaya yang menyuluh hati tuan-tuan, cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya hidayah. Tuan-tuan akan berada dalam cahaya seminggu. Tapi kalau tuan-tuan masa tuan-tuan baca surah Kahfi itu, tuan-tuan ada buat kesalahan tersembunyi. Apa kesalahan tersembunyi? Yang pertama sekali dia panggil salah hukum bacaan. Apa salah hukum bacaan? Tuan-tuan belajar kan hukum bacaan tu ada 5 tu. Boleh ingat lagi ya? Hukum bacaan dia ada 5 tu. Ikhfa, iqlab, idgham, ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Apa lagi? Izhar. Ini hukum, dia panggil hukum bacaan. Salah hukum bacaan ni, dia tidak boleh batal solat, tapi dia hilang cahaya bacaan Quran pada diri kita. Sebab hukum dia makruh. Apa makna makruh? Bacaan kita Allah tak suka, kerana tidak menepati kaedah bacaan daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, tidak menggenapkan harakat mat. Dia salah pada hukum mat. Waladhdallin 6 harakat, tuan-tuan baca 5,5 ke 4 aja sebab semput. Kan? Atau tak kena teliti yang tu. Yang tu salah tersembunyi. Hilang cahaya Quran. Tuan-tuan saya cerita, tapi saya dah cerita pada tuan-tuan sikit lagi masa insya-Allah ya. Tapi saya dah cerita ni, saya nak ulang lagi sekali. Masa saya praktikal selepas Darul Syifa tu, oleh kerana saya duduk dekat Jalan Kebun, tapi tempat yang paling dekat Darul Syifa tu untuk pergi praktikal di Teluk Panlima Garang masa tu. Okey, saya pergi ke situ. Ustaz lama-lama ni dia akan tunjuk contoh pada kita macam mana nak merawat. Ni saya dah cerita pada tuan-tuan. Satu pesakit ni dia histeria. Baca ayatul kursi wakaf 9. Ya, kalau anak kita menangis, tuan-tuan baca ayat kursi wakaf 9. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
Baik, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, itu ulang 7 kali. InsyaAllah tuan-tuan kalau baca yang tu tak sampai 7 kali, yang dalam tu dia akan keluar. Ustaz tu pula dia baca wasi'a kursiyyus samawati wal Allah. Ada tempat tu. Illa bima syaa. Yang tu mak wajib muttasil kan? Tuan-tuan tahu kan? Mak wajib muttasil ni dia boleh baca kalau nak teruskan bacaan itu, nak sambung, tak berhenti kat situ 4 atau 5. Kalau berhenti 6 harakat. Afdal, lebih baik. Kalau nak terus 4 atau 5 harakat. Kalau berhenti 6. Itu bacaan paling sempurna. Baik, ustaz tu baca tak cukup 6 sebab dia nak kena berhenti situ. Sebab nak jadi 9 kali wakaf. Dia itu. Tuan-tuan, jin yang dalam badan kawan tu gelak. Gelak. Lepas tu ustaz tu tanya, kenapa engkau gelak? Dia kata, aku gelak lah sebab engkau baca tak cukup harakat. Ni tuan-tuan saya cerita. Saya pun dalam hati saya, jin pun mengaji tajwid ke? Lepas tu ustaz tu cakap apa kat saya? Dia kata, Ustaz jangan percaya, jin ni dia nak lemahkan kita. Tapi saya cakap bukan lemah, betul jin tu cakap. Saya tak cakap kat dia lah, saya cakap dalam hati saya. Memang betul lah. Illa bima syaa. Berapa baru? Illa bima syaa. Baru 3 harakat. 3 lagi tak cukup. Lepas tu macam mana ustaz? Saya cakap kat dia, okey kita ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Tuan-tuan, memang ustaz tu bercerdik juga. Memang dia percaya, dia tahu juga memang tak cukup barangkali. Bila mana dia ulang sampai 6 harakat betul-betul, meraung kawan tu. Oh sudah aku sakit, aku panah. Maknanya tuan-tuan, kita baca yang tak cukup, tak genap tu, dia tak, wallahu alam lah, tapi dia tak sampai salah yang nyata. Salah nyata ni ialah salah yang sampai ke tahap hukum dia haram dan batal solat. Kalau kita baca kesalahan itu kita lakukan dalam solat, tapi dia hanya makruh sahaja dan tidak batal solat. Tapi yang besar pada diri kita, kita hilang cahaya ayat itu pada diri kita, Allah hilangkan. Tu dia panggil salah tersembunyi. Tapi pelik tuan-tuan, sebab tuan-tuan kena mengajilah tajwid ya. Malu kat jin tu, jin belajar tajwid. Tapi pengalaman kita dapat, barulah kita tahu, ustaz saya dah baca dah, cucu saya ni ustaz menangis daripada semalam pagi itu, saya dah baca ayat kursi 40 kali. Tengok tuan-tuan sekalian, makhraj dengan sifat huruf dengan mat tu cukup tak cukup? Baru kita tahu. Okeylah tuan-tuan sekalian, sama juga dia ni, dia boleh jadi hilang kemurnian tauhid yang pada diri kita bila mana kita berada pada kedudukan syirik yang tersembunyi. Sebab tu Nabi kata, apa yang paling aku takuti ke atas kalian wahai umat aku adalah syirik yang tersembunyi. Maka ditanya oleh Rasulullah, apakah syirik yang tersembunyi itu? Rasulullah menjawab, riya. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar. Tapi di sini dia tak bawa matan dia. Dalam hadis tu tadi sebut, apakah syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah kata ar-riya. Kenapa riak? Sebab tujuan kita dah lain daripada Allah. Kenapa kita tunjuk pada orang? Sedangkan kita kata usolli fardhu maghrib lillah, usolli fardhu subhi lillah. Tiba-tiba duduk tengah-tengah solat, ada orang datang, tiba-tiba rasa nak tunjuk kat dia pula. Tiba-tiba rukuk jadi perlahan. Tadi rukuk cepat, tiba-tiba jadi perlahan. Baca pula jadi kuat sikit, supaya orang dengar. Tiba-tiba jadi gitu, maka itulah yang paling Rasulullah takut. Apa dia? Syirik. Apa makna syirik? Apa makna riak? Dipanggil syirik yang tersembunyi. Kenapa? Kerana dah ada tujuan selain Allah. Gitulah tuan-tuan. Okey, asal terbitnya syirik yang tersembunyi ini adalah waham. Jadi kalau kita nak tanya, apakah asal? Sebab apa dia terbit dalam diri saya ustaz? Sedangkan tadi saya bukan main lagi turun daripada rumah, mesti saya nak solat kerana Allah. Saya pun tak pernah ada dalam hati saya daripada awal tadi turun sampai angkat takbir pun tak ada lah untuk kerana selain Allah. Tak adalah tuan-tuan, kita pun tahulah, takkanlah aku datang pagi ni nak tunjuk kat siapa ya? Dah apa? Dah target dah. Nak tunjuk kat imam lah. Tak adalah tuan-tuan. Tambah-tambah tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan nak tunjuk kat imam. Nak, ya. Imam tu lagi bagus daripada kita baca, nak tunjuk kat imam buat apa? Ya. Saya ni ustaz nak pergi mengaji dengan imam ni, nak pergi Quran dengan imam. Kemudian ada hati nak tunjuk kat imam bacaan kita. Tak payahlah tuan-tuan buat malu je tunjuk kat imam. Dah lah seput-seput. Tapi kenapa? Dia ada sebab. Jadi asal terbitnya syirik yang tersembunyi ini adalah waham dan khayal yang fasik.
Atau rasa atau palsu. Waham ni tuan-tuan sekalian, ataupun iaitu saya tulis begini, seseorang membayangkan atau berkhayal bahawa ada sesuatu yang wujud dengan wujud yang tersendiri. Dia panggil dalam bahasa Arab mustaqil, selain daripada wujud Allah. Sedangkan tiada sesuatu pun yang wujud secara tersendiri selain daripada wujud Allah. Ni dia panggil dalam bab wujud. Waham ni tuan-tuan sekalian, dia datang dari dalam hati kita sesuatu yang tidak realiti. Itu waham. Okey lagi ke masa? 5 minit lagi tuan-tuan sekalian ya. Kita habiskan ini, kita berhenti sini lah. Dalam hidup ni istilah satunya kita panggil hakikat ataupun realiti hidup. Ada satu lagi fantasi ke apa tuan-tuan? Betul ke saya cakap ni? Takut salah bahasa. Fantasi, bayang-bayang. Itu ada akademik fantasia tu macam mana tu? Jadi orang masuk dalam akademik itu untuk hidup dalam fantasi. Dalam bahasa Arab, apa makna fantasi dalam makna lainnya? Tidak hakiki ke? Boleh ke? Tidak sebenar kan? Jadi sebab tu hidup saya dengan tuan-tuan sekarang ni, ulama cakap hidup yang waham, hidup yang tidak realiti ni sekarang ni. Jangan terpedaya dengan hidup yang ada ni. Sebab apa? Sebab hidup yang ada ni dia akan hilang. Sehat sampai masa dia hilang sehat, dia jadi sakit. Kuat sampai masa dia hilang. Maka benda yang hilang-hilang ni dia tidak sebenar, dia tidak realiti. Sebab tu kalau cerdik pun tak payahlah rasa cerdik sangat dia. Sampai masa dia hilang. Dia nyanyuk ke apa? Jangan. Kalau kaya pun tuan-tuan sekalian, tak payahlah rasa hebat sangat. Kenapa? Dia tidak realiti kaya kita sekarang ni. Sampai masa memang kaya, tapi nak makan kambing tak boleh. Tak ada makna. Ada seorang haji tu tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan boleh jadi kalau saya sebut nama, tapi saya tak nak sebutlah. Mungkin kawan-kawan tuan-tuan, dia ahli orang kaya lah, orang kaya. Dia kilang banyak dekat Syekh 16 tu. Ada satu kali dia jemput saya, Ustaz, lepas isyak malam ni dia telefon. Lepas isyak malam ni ada apa-apa ke mana tak? Saya kata tak ada je. Boleh kita minum boleh? Boleh. Dia saja nak sembang, tak ada apa pun. Saya pun masa malam lepas isyak tu pergi jumpa dengan dia di area Taman Berkeley, Kelang. Saya buat tanya, Haji bawa duit banyak mana Haji? Ya nak minum ni, nak banyak ni, nak makan jaga gini. Ada Ustaz. Ustaz nak minum apa? Ni dalam poket saya ni 1,000 Ustaz. Tuan-tuan, dia ajak saya minum, dia bawa 1,000 dalam poket dia. Dia tunjuk ni Ustaz, 1,000. Okeylah, pergilah. Ustaz nak makan apa Ustaz minta lah. Kita nak makan apa sangat tuan-tuan. Saya minta TO je Ustaz, dia terkejut tu. Dia bawa 1,000. Lepas tu roti canai kosong. Haji, saya air suam dah. Haji lagi teruk air suam. Kenapa Haji tak minta yang apa ni, teh tarik kau? Tak boleh Ustaz, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kencing manis. Mana yang kayanya tuan-tuan? Minta maaf, saya ada satu kali saya duduk dengan dia, saya jahat hati sikit, minta maaf tuan-tuan. Tapi ni live ni payah tuan-tuan nak cerita. Dia kahwin 2. Haji ni. Satu kali dia hidang buah rambutan kat saya. Tapi bagus tuan-tuan, orang ni orang bagus. Waktu Allah bagi kekayaan pada dia, Allah bagus. Ustaz nak makan rambutan Ustaz? Bolehlah juga. Saya buka. Dia tolong buka. Saya kata tak apa cerita, saya buka. Saya nak cerita pada tuan-tuan bukan apa, bukan rambutan apa. Dia buka rambutan, dia bagi kat saya. Terketar-ketar tangan dia. Saya pun, ni saya tak kata, Haji ni macam mana lah, dia pegang rambutan pun terketar-ketar. Macam mana dia kahwin 2 ya? Tak adalah tuan-tuan nak cakapnya. Apa makna kaya tuan-tuan? Sampai masa kita nak pegang rambutan pun macam ni, nak jatuh. Kita nak ambil, nak jatuh. Apa makna kaya? Kalau dah sampai tahap tu, minum air suam je tuan-tuan. Apa makna kaya? Maknanya sampai satu masa kita miskin juga. Walaupun duit banyak tapi miskin. Tuan-tuan, bahasa Arab miskin ni bukan tak ada duit saja tuan-tuan. Kita datang ke Arab kan, kita letih, ya miskin, dia cakap kat kita. Duit ada lah, bukan miskin lah. Tak, nampak tu macam miskin, letih tu miskin.
Ya, nak makan kambing tak boleh, nak nyutih tarik kau punya tak boleh. Miskin. Itu nama dia, tuan-tuan ya. Jadi sebab tu hidup ni dia panggil waham. Tapi kadang-kadang manusia dia sangka yang waham tu, yang tidak realiti tu, yang fantasi tu dia rasa benar, maka itulah yang menyebabkan dia rasa hebat. Dengan kekayaan yang ada, dengan kebijaksanaan yang ada, dengan pangkat yang ada. Sebab tu orang yang ada pangkat, tuan-tuan, contoh pangkat apa dia ada? Contoh YB. Hari ni je YB, kalau dia mati hari ni tak ada dah YB dia, mayat je nama dia. Betul tak? CEO hari ni je kalau mati hari ni. Bila kita nak mandikan CEO ni, ada orang cakap kita? Tak ada dah, tuan-tuan. Orang kata bila kita nak bawa jenazah ni, nanti orang kata bila kita nak bawa CEO ke kubur, kenapa tak boleh pergi sendiri kau? Nak pergi? Tak ada, tuan-tuan. Itulah hakikat saya dengan tuan-tuan. Sama juga ustaz, orang nak panggil ustaz. Nak bangga dengan ustaz, tak payahlah. Tapi ada orang bukan main lagi, dia menggelarkan diri dia ustaz. Apa khabar tuan? Sihat. Ustaz pun sihat. Dia cakap kat dia ustaz. Saya minta maaf ustaz-ustaz yang ada ya dalam, kalau ustaz tengok. Saya kurang suka kalau orang mendakwa diri dia. Alhamdulillah ustaz hari ni rasa nak makan roti canai lah. Dia cakap ustaz kat diri dia. Dia membahasakan diri dia ustaz. Saya je lah. Apa khabar tuan? Saya sihat. Tak payahlah ustaz hari ni sihat, ustazah sihat. Dia cakap kat dia ustazah. Ya ke dia ustazah? Yalah, dia balik pada Mesir ustazah lah. Belum tentu, tuan-tuan sekalian. Dah orang akan gelar dia semua ustaz. Sebab tu cakap saya je lah. Saya ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak panggil ustaz pun tak apa, panggil sekarang saya nama Bakri. Bakri apa khabar hari ni? Gitulah, tuan-tuan. Barulah kita sedar, aku ni bukan apa pun. Tak ada apa pun, tuan-tuan sekalian. Betul. Untuk apa? Untuk bebaskan diri kita daripada hidup waham, hidup yang tidak realiti. Hidup yang kita rasa bahawa itulah hidup. Tidak. Sebab tu hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Sebab tu dunia ni salah satu nama dunia. Ni dah itu sebenarnya itu. Kenapa dunia ni nama apa dunia? Salah satu dunia ni dia nama dia ula. Apa makna ula? Permulaan. Yang kaya-kaya tu baru mula. Nak tahu siapa betul-betul kaya? Tengok akhirat. Tak kena gaya, Saidina Bilal tu lagi kaya. Betul-betul. Ya hari ni dia duk rasa handsome tu. Tengok akhirat nanti siapa yang betul-betul handsome. Sadar ke apa? Sadar. Yang rasa tegak badan. Tengok akhirat. Tak kena gaya, yang kita kata duduk miskin, duduk berjalan merempak tu, itu lagi kaya, lagi handsome. Tengok akhir nanti, tuan-tuan. Yang tu yang macam tu ya. Ya macam tu lah. Kalau macam tu, jangan sandar pada diri kita segala-galanya. Letak tujuan hidup kita kepada Allah, dan segala penyaksian yang ada ini menyaksikan Allah. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, walaupun dah muslim, mukmin 5 kali satu hari kita solat, dalam solat tu 9 kali kita buat penyaksian kepada Allah. Hidup dengan penyaksian hanya kepada Allah, dalam menyaksikan diri. Apa maknanya saksi? Saksi itu melihat dengan mata hati kita kepada diri kita, bahawa tidak lebih daripada Allah yang mencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi kita ni segala-galanya. Tidak ada satu pun sehelai rambut pun pada diri kita yang kita cipta untuk letak atas kepala kita. Itu rambut. Tidak ada satu bulu roma pun yang tumbuh di badan kita kecuali dari Allah. Bulu roma yang tak nampak tu. Habis yang besar-besar, yang jarinya, yang tangannya, yang kakinya, yang kepalanya, yang hatinya, yang jantungnya, yang segala-galanya, Allah. Boleh tuan-tuan sekalian, ini sedikit permulaan perbahasan. Dia ke depan ni dia agak halus sikit perbahasan dia lah. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu saya perlahankan sikit perbahasan dia, ada tempat-tempat kita cepatkan perbahasan dia. Ada soalan ke tuan-tuan? Tapi macam biasa lah ya. Macam biasa tu tak ada soalan lah, macam biasa. Okey, ni mukadimah pada hari ini. InsyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada saya, pada tuan-tuan, dan hidup kita bertemu dengan Allah dalam tauhid yang murni. Amin insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala